Baiklah, jadi ini adalah kelas aktiviti 2143 pengenalan pada Santik. Wan Ma'azan satu saran daripada program ini. Jadi bagaimana awak perlu maklum kursus ini diajar oleh ramai pesara daripada MSc dan juga kedua FSC. Jadi saya telah diberikan amanah saya akan menjawab untuk kursus ini pada hari ini untuk bunyi yang berikutnya. Jadi tajuk yang diberi saya adalah menggunakan pandangan sains Islam. Baik, jadi sebelum memulakan pertemuan kita, saya cuma nak tarik perhatian kepada bahan-bahan yang telah saya letakkan di portfolio. Jadi kalau awak klik portfolio, saya akan buat. Ya, okay. Kalau awak klik portfolio, kalau kita bahagian untuk kursus sains politik, bahan-bahan untuk bahagian saya terletak di bawah buku 8 yang itu digandung menggunakan pandangan sains Islam. Ini untuk minggu ni, dan yang ini untuk minggu yang depan lah. Dan kalau lihat sini, yang ini paparan yang saya sudah bisa nampak lah, tapi kalau paparan sebagai pelajar awak akan nampak lain sikit. Okay, jadi awak akan nampak bahan-bahan ini lah. Right? Jadi ada slide untuk hari ini, kemudian ini adalah infografik yang merumuskan semua yang kita akan bincangkan jadi yang ke depan. Kemudian ada beberapa pausan kepada beberapa artikel yang nak kata wajib awak baca, taklah wajib awak baca, tapi kalau saya akan menarik perhatian kepada bicara-bicara ini dalam perbincangan saya, dan saya galakkan kalau ada masa awak bolehlah membaca bahan-bahan ini. Baik, mulai kita sama-sama. Okay, jadi ini untuk minggu ni lah, untuk hari ni, untuk besok saya akan buat naik slide untuk itu pula. Baik, okay, jadi ini di portfolio lah. Jadi kalau setiap ada masalah untuk mendapatkan bahan-bahan ini, maklum kepada saya lah, dan saya akan cari jalan lain. Okay, jadi ini slide hari ini. Okay. Baik, jadi sepatutnya yang dipaparkan di awak adalah slide tadi yang saya paparkan ini. Okay, jadi meskipun untuk situasi ini biasanya dalam 3 jam seminggu, 3 jam. Tetapi biasanya saya tak akan menggunakan kekurangan 3 jam sebab saya rasa awak boleh menggunakan masa itu untuk membuat bacaan sendiri ataupun menyiapkan tugasan. Kalian ini memang salah satu perkara yang berlaku bila kita belajar dengan kalian ni, adalah kita kena kurangkan bahan yang kita nak ajar kepada para pelajar. Bukan sebab para pelajar itu tak mampu nak belajar, tapi sebab proses penyaluran atau penyampaian maklumat tu semuanya jadi 3 kali ganda lagi perlahan daripada kalau kita begitu. Jadi apa yang saya akan lakukan, dan kalau lihat slide yang saya sediakan pun, saya tak banyak slide tu. Saya akan mungkin ditakat dalam setengah jam ataupun 1 jam. Kemudian lepas tu awak ada masa lah untuk buat tugasan ataupun buat bacaan yang ini tu. Right? Jadi apa yang nak bincangkan saya dalam bahagian saya adalah apa sebenarnya yang kita maksudkan dengan sains Islam. Right? Jadi mungkin secara yang telah belajar tu, mereka telah memberikan, mereka telah mula mendiskuskan gambaran tentang sains Islam, right? Dengan memberikan contoh-contoh daripada bidang masing-masing, sama ada bidang biologi ataupun bidang matematik, right?
Kemudian nanti akan ada persyaratan kebijakan fizik dan kimia yang menerangkan tentang isi keislaman dalam bidang matematik. Right? Tetapi apa yang saya nak lakukan dalam bahagian saya adalah untuk berhenti sejenak. Right? Kemudian kita fikir balik apa yang kita dah faham setakat ini tentang sains Islam itu sendiri. Right? Jadi bahagian saya ini dia akan merayau sikit ke daerah sejarah dan juga daerah falsafah lah. Jadi itu antara sebab lain saya tidak memanjangkan pilihan saya sebab saya tahu tak ramai yang gemar mendengar tentang sejarah falsafah khususnya pada waktu petang macam ni kan. Jadi saya akan singkatkan sebab itu tugas saya hanyalah untuk mengenalkan isu-isu penting dan juga memberikan peta kepada awak semua, kasih peta kepada awak semua yang digunakan untuk menuntut hasil-hasil. Right? Jadi saya ada 4 kali pertemuan di 2 minggu ini dan 2 minggu depan. Dan untuk hari ini kita nak bercakap tentang apa yang kita faham tentang sains Islam. Itu saja. Right? Jadi dan cara kita nak bincangkan tu kita akan bandingkan dengan sejenis sains lain yang kita tahulah, iaitu sains moden atau sains barat. Right? Sebab bila kita cakap tentang sains barat atau sains Islam ni, cara pertama yang biasanya akan diucap oleh orang adalah kalau ada sains Islam dan ada sains bukan Islam ni. Right? Ada sains kafir ke atau ada sains barat ke. Dan kemudian soalan seterusnya adalah kalau benar ada sains Islam ataupun sains barat, dan apa perbezaan dan persamaan di antara sains yang kita gelarkan sebagai sains Islam dan sains barat dengan sains yang kita semua belajar di program matematik. Right? Sebab bila kita belajar, kita belajar di fizik, di matematik, di kimia, di geologi, di biologi, secara pensyarahnya tidak pun mengatakan okey saya akan mengajar awak mikrobiologi Islam ataupun saya akan mengajar awak termodinamik Islam ataupun saya akan mengajar awak biofizik Islam contohnya. Right? Tetapi dalam kursus ini adjektif Islam itu ditambahkan, ditopokkan pada sains itu. Right? So, kita ada sains Islam. Dan saya rasa penting untuk kita menjelaskan kepada diri kita apa sebenarnya yang dimaksudkan bila kata sains Islam ni. Adakah sains Islam ni adalah sains yang diamalkan oleh orang Islam? Right? Maksudnya asalkan kita ni beragama Islam, maka secara otomatiknya sains yang kita lakukan ni akan menjadi sains Islam. Adakah itu yang dimaksudkan? Ataupun adakah sains Islam ni adalah sains yang menggunakan bahasa Arab misalnya sebagai bahasa pengantar bahasa Arab dalam bahasa Islam. Jadi kalau sains itu diajar dan disampaikan dalam bahasa Arab, jadi adakah itu melayakkan sesuatu itu untuk dijelas sebagai sains Islam? Adakah itu maksud itu? Ataupun adakah sains Islam ni adalah sains yang kita nak bercakap tentang tokoh-tokoh saintis Islam saja? Right? Maksudnya kita hanya nak belajar tentang teori-teori sains, teknologi sains atau teori sains yang dibangunkan oleh sains Islam saja. Adakah itu maksud itu? Ataupun adakah kita nak kata sains Islam ni adalah segala dengan sains moden. Maksudnya kalau sains moden kata manusia ni berasal usul ataupun mempunyai nenek moyang yang sama dengan monyet ataupun dengan orang hutan misalnya, adakah sains Islam tu mesti mengatakan sebaliknya? Maksudnya adakah sains Islam ni apa saja sains barat tu kemudian kita terbalikkan dia, kita lawan saja? Adakah itu kita maksudkan dengan sains Islam? Jadi kalau lihat ada banyak cara kita boleh memahami. Hujan bodoh. Ada banyak cara untuk Polemik flat earth. memahami apa itu sains Islam. Right? Jadi
Itu secara asasnya lah. Kenapa kita kena menjelaskan kepada diri kita apa yang kita maksudkan dengan saya ucap. Jadi saya mulakan dengan Rajah ni. Rajah ni kita akan bincangkan lagi lepas ni. Tapi saya rasa awak semua maklum bahawa baru-baru ini ada polemik ni, maksudnya macam bukan perbahasan tapi lebih kepada polemik ni macam satu perdebatan, pelagahan satu perkelahian tentang rupa bentuk bumi ni lah. Jadi satu kuat mengatakan bahawa bumi ni bentuk bulat dan satu kuat lagi mengatakan bumi ni bentuk apa, right? Dan isunya rancak dibincangkan di media sosial dan dia bukannya dibincangkan di kalangan ahli sains dan ahli astronomi pun, dia banyak dibincangkan di kalangan orang-orang penghuni media sosial. Jadi kan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM terpanggil untuk mengeluarkan infografik ni. Jadi saya rasa awak boleh jumpa infografik ni di akaun Instagram JAKIM. Saya pun ambil dari situ. Jadi tajuknya adalah polemik Flat Earth, sisi pandangan Islam. Right? Apa yang saya nak awak semua sedar lah betapa peliknya, tetapi isu tentang rupa bentuk bumi itu adalah satu isu yang berkait dengan keadaan fizikal alam semesta tentang rupa bentuk planet yang kita diami. Dan biasanya kalau kita nak bercakap tentang bumi ataupun tentang aspek-aspek yang berkaitan dengan bumi ataupun batuan tu, kalau dalam bidang sains itu sendiri, biasanya isu tentang rupa bentuk bumi atau rupa bentuk planet itu sama ada akan jatuh dalam bidang geologi ataupun bidang astronomi. Jadi kalau kita bertanyakan soalan apakah rupa bentuk bumi, kalau kita tanyakan tu dalam masyarakat barat, saya tak fikir masyarakat barat akan terlintas untuk bertanyakan kepada padri mereka, untuk bertanyakan kepada agamawan mereka apa sebenarnya rupa bentuk bumi itu. Jadi kalau kita di barat, persoalan tentang rupa bentuk bumi, planet biasanya akan dijawab ataupun akan dijawab dan akan diterangkan oleh orang-orang yang mempunyai kelayakan dalam bidang geologi ataupun astronomi. Secara mudahnya orang yang berlaku dalam sains, right? Tetapi apa yang berlaku di Malaysia, dan ini adalah satu kejanggalan yang adalah orang-orang agama ataupun orang yang berlatar belakang agama, mufti ataupun imam ataupun ustaz, mereka juga ingin menawarkan pandangan mereka. Mereka juga ingin terlibat sama dalam polemik ini. Itu agak janggal sebab kalau kita fikirkan apa kelayakan seorang mufti atau seorang ustaz atau seorang agamawan misalnya dalam soal-soal yang berkaitan dengan geologi, berkaitan dengan astronomi, melainkan mufti atau ustaz ataupun agamawan itu memang terlatih dalam bidang sains. Tetapi kiranya mereka tidak dilatih dalam bidang sains. Jadi kita perlu merenung kenapa kita nak tanya soalan ini kepada mereka, itu satu. Dan kedua, kenapa kita mesti dengar cakap mereka? Sebab kalau kita berpegang kepada prinsip bahawa kita perlu mendengar hanya kepada orang yang berwibawa dalam bidang tersebut, dan kita terima bahawa persoalan tentang rupa bentuk bumi itu jatuh dalam bidang geologi dan astronomi, maka sepatutnya kita hanya mendengar kepada pandangan yang diberikan oleh ahli geologi ataupun ahli astronomi. Right? Mungkin orang-orang awam, orang-orang lain boleh menyuarakan pandangan mereka, tetapi kita tak angkat pandangan orang awam dan orang lain yang tidak berkaitan ini sama tahapnya dengan pandangan seorang ahli geologi ataupun ahli astronomi. Right? Jadi bila saya sebenarnya secara pribadi lah, bila saya melihat infografik ini, di satu pihak saya rasa saya rasa agak saya rasa terpanggil untuk menolak kejanggalan itu. Tetapi di satu pihak lain saya faham kenapa
orang agama, orang berlatar belakang agama yang mesti kita rasa terpanggil untuk memberi pandangan tentang hal ini. Right? Sebab yalah, kalau fikirkan di dalam masyarakat kita, kalau awak bertanyakan kepada orang awam, siapa yang mereka paling percayai? Right? Saya rasa golongan agamawan, maksud saya mesti ataupun ustaz ataupun imam, mereka antara pihak-pihak yang dipercayai ataupun yang memiliki bawaannya sendiri di dalam masyarakat kita. Right? Terusnya mungkin ahli sains. Right? Jadi ini satu sisi agak janggal untuk kita melihat suasana di mana ataupun melihat keadaan di mana orang yang tidak mempunyai latar belakang dalam bidang sains dengan geologi atau astronomi bercakap tentang ukur bentuk bumi di satu sisi. Tapi di satu pihak lain kita boleh faham juga kenapa orang agamawan terpanggil untuk terlibat sama dalam polemik ini. Tapi apa yang pasti kiranya isu ini timbul di barat, dalam masyarakat barat, saya yakin orang barat tidak akan terlintas pun untuk bertanyakan kepada padri mereka ataupun kepada orang agamawan itu untuk bumi macam mana. Sebab pada diorang fikir, wah, kenapa dia nak tanya orang agama tentang sesuatu yang berkaitan dengan alam semula jadi. Sebab pada mereka, walau agama itu misalnya berkait pun dengan apa yang ahli sains buat. Jadi ada perpisahan yang agak mutlak di antara aktivis sains dan aktivis agama. Ada pemisahan, ada jurang yang ataupun ada sempadan yang jelas di antara apa bidang kuasa sains dan apa bidang kuasa agama, contohnya di barat lah. Tetapi di sini, di Malaysia, barangkali sempadan itu lebih bolos, saya rasa. Dia bukan lebih bolos, tapi dia tidaklah begitu ketat. Dia macam lepas PKP lah. Dia pihak tu boleh merentas sempadan tu. Okay? Jadi ini konteksnya, right? Konteks perbincangan pada ini sebab apa yang kita ingin mula saya nak awak sedar adalah hubung kait di antara sains dengan agama di dalam Islam berbeza dengan hubung kait di antara sains dan agama dalam masyarakat barat. Kalau tak mau ingat benda lain pun daripada kuliah saya, satu perkara yang saya ingat adalah bila orang barat bercakap tentang agama dan sains, dia tak semestinya segala apa yang mereka bercakap tentang agama mereka dan sains mereka itu dan konflik di antara agama dan sains di barat. Itu benar untuk masyarakat barat sebab itu memang pengalaman sejarah mereka. Tapi semata-mata mereka menghadapi konflik di antara agama dan sains, itu tidak bermaksud bahawa kita sebagai orang Islam yang mempunyai sejarah dan peradaban dan agama itu juga secara automatik akan mempunyai masalah di antara agama dan sains. Jadi kita perlu berhati-hati tu sebab kadang-kadang bila kita cakap tentang agama dan sains tu, kita tak langsung kita boleh mengimport masalah yang dihadapi oleh agama lain tentang sains ke dalam agama kita sendiri. Macam kita terpalit dengan masalah orang lain. Sedangkan masalahnya dalam sejarah peradaban Islam tu, sains tu tidak pernah mendatangkan masalah. Ataupun penyukaan alam sendiri tidak pernah mendatangkan masalah kepada kita. Jadi ini pada satu masa saya nak menaik perhatian awak saja supaya awak boleh bila awak tengok infografik tu, awak akan mengaitkannya dengan apa yang awak pelajari dalam buku sains saya. Okay, jadi ini nama saya Wan Alam Salim. Saya tak letak email saya tapi tak tahu itu sebab ramai pelajar fizik dalam buku ini, jadi awak boleh tanya kepada dia langsung kalau awak nak maklumat pribadi saya. Biasanya saya akan memulakan kuliah saya dengan memberikan soalan. Jadi kalau awak pergi ke laman sawangselaya.com tu, kemudian awak masukkan kod
yang exact X faktor 1 ataupun awak scan saja tu output ni, awak boleh menjawab soalan ni. Jadi saya ingin berikan masa pada awak untuk mengundi untuk soalan X. Jadi saya rasa kita adalah 40 lebih orang gitu. Jadi saya berikan masa kepada awak semua untuk menjawab soalan ini. Jadi saya silakan. Kita tunggu sampai 45, kemudian 45 orang jawab, kemudian kita gerak ke slide. Baik, dan 46 orang yang jawab. Jadi soalannya, apakah yang anda fahami dengan saya ini? Jadi dan saya beri beberapa pilihan itu. Soalan ini saya beri sejak tahun 2012, jadi sejak saya mula terlibat mengajar fizik ini. Jadi saya agak menarik melihat hasil ujian setiap masa. Jadi majoriti hampir 2/3 mengatakan bahawa sains hidup ini adalah usaha untuk menuju penggunaan sains dan teknologi bersampaikan dengan nilai etika Islam. Right? Dan seterusnya bidang satu mengatakan sains hidup adalah usaha untuk membuktikan kebenaran agama melalui ilmu sains. Kemudian yang ketiga, unsur mengkaji sebab kemana menuju kaedah sains dia satu. Kemudian 5% membangunkan ilmu sains yang sesuai dengan Islam. Kemudian ada juga 4% yang mengatakan bahawa sains hidup ini sesuai sebab akhirnya semua ilmu adalah tanpa Allah kan. Jadi kenapa kita nak sebut muka Islam kan ilmu itu kan. Semua ilmu datang daripada Allah SWT. Right? Kemudian yang di bawah itulah. Okay. Kenapa saya letakkan pilihan saya ini? Sebab bila kita senang sains Islam, Islam, awak boleh lihat di sini bahawa kataan sains Islam tu pun bila kita tanyakan kepada kumpulan orang, ianya akan mengundang tanggapan-tanggapan yang berbeza. Daripada mereka yang mengatakan bahawa sains hidup ini sia-sia, kepada yang mengatakan bahawa sains ini penting sebab hanya dengan sains ataupun dengan sains ini kita boleh membuktikan bahawa kebenaran agama.
dan majoriti mengatakan bahawa sains hidup ni peranannya adalah untuk membimbing sains dan teknologi supaya digunakan untuk tujuan yang elok. Jadi saya ingin menarik perhatian kepada yang majoriti lah. Jadi apa yang saya maksudkan dengan kita membimbing penggunaan sains pandukan Islam ni, biasanya mereka yang memilih yang pertama biasanya mereka ada pandangan bahawa sains dan teknologi itu memang kita tak boleh elakkan, memang dia akan masukkan ilmu yang baru, masukkan teknologi yang baru. Tetapi yang menjadi masalah, yang menjadi pertikaian tentang sains dan teknologi itu adalah tujuan dia digunakan, penggunaannya. Contohnya, masalahnya bukan nak belajar wajar mempelajari tentang struktur atom ataupun tidak, tetapi masalahnya adalah bila kita menggunakan ilmu pengetahuan kita tentang struktur atom itu semestinya bom atom misalnya. Jadi isu di situ bukan kita nak menolak ilmu fizik tentang atom ataupun tentang molekul ataupun tentang nuklear fizik ini, tetapi kita mempertikaikan adakah wajar ilmu tersebut digunakan untuk tujuan yang memudaratkan orang lain. Jadi apa yang diharapkan biasanya untuk orang yang memilih yang pertama ni adalah sains audit ni macam kita patut bertindak semacam quality control. Kita patut memastikan produk sains dan teknologi, sama ada dalam bentuk pengetahuan atau dalam bentuk teknologi itu, metode alat itu, kita sepatutnya mengawasi supaya ilmu tidak disalahgunakan. Tidak disalahgunakan, jadi tidak bertanggungjawab. Jadi ini adalah untuk melahirkan sains ataupun para pengguna sains dan teknologi yang tidak akan menyalahgunakan ilmu dan teknologi tersebut. Tetapi ini hanya boleh berlaku setelah sains dan teknologi itu menghasilkan ilmu dan teknologi. Jadi biasanya proses ini, proses membimbing ataupun memastikan kegunaan teknologi itu tidak disalahgunakan. Biasanya proses ini akan berlaku selepas penyelidikan ataupun inovasi itu dibuat. Biasanya dan apa yang boleh berlaku adalah mungkin orang lain yang masukkan ilmu tersebut atau masukkan ilmu tersebut. Tetapi kita ni hanya sebagai pengguna dan kita memastikan penggunaan itu dan mengawal penggunaan itu supaya dia tidak mendapatkan kejaratan. Jadi ini yang biasanya dipahami oleh orang-orang yang oleh kelompok pengguna. Jadi untuk mereka sains audit itu lebih kepada sains modern. Kemudian kita adunkan dia dengan etika Islam. Ataupun kita ada teknologi moden. Kemudian kita cucikan dia supaya dia selari dengan nilai-nilai Islam. Supaya dia Islamik. Jadi biasanya golongan seperti ini mereka faham sains Islam atau sains audit itu sebagai etika sains yang berpandukan Islam sebenarnya. Maksudnya tujuan agama, tujuan sains itu adalah untuk membekal. Tujuan Islam itu adalah untuk membekalkan nilai-nilai etika dan moral yang perlu dipatuhi oleh ahli sains apabila mereka melakukan penyelidikan itu. Tapi agama tidak sepatutnya menentukan apa perkara yang patut disiasati oleh ahli sains. Agama tidak sepatutnya menentukan apakah hal itu sains. Tidak sepatutnya menentukan apa jenis penyelidikan yang boleh dibuat atau tak boleh dibuat. Kita hanya perlu boleh menerapkan nilai-nilai etika sains, nilai-nilai etika Islam ke dalam
pengajaran dan hidup pendidikan sains yang kita lakukan. Right? Kemudian yang kedua ni juga, untuk membuktikan kebenaran agama itu sains, ini juga kadang-kala difahami tentang sains Islam, yakni ataupun sains Saudi. Maksudnya sains Islam ni tugasnya adalah untuk menongkat kebenaran agama. Maksudnya agama kata, contohnya agama kata semua benda dicipta daripada ataupun dalam Al-Quran ada disebut bahawa semua benda yang makhluk hidup diciptakan ataupun berasal daripada air. Right? Jadi tugas sains Islam adalah untuk menyelidik betul ataupun tidak ayat Quran itu. Betul ataupun tidak apa yang Quran cakap bahawa semua makhluk hidup itu berasal daripada air. Right? Dari satu segi, usaha ini tidaklah kita boleh faham orang yang cenderung ke arah penelitian. Tetapi kita juga perlu sedar bahawa kebenaran agama itu, bukan semua kebenaran agama itu boleh dibuktikan dengan kaedah sains. Sebab ilmu pengetahuan sains hanya membataskan dirinya daripada aspek kebendaan alam yang terjadi. Ahli sains, kita hanya kisah tentang apa yang boleh kita lihat, apa yang boleh kita sentuh, apa yang boleh kita dengar, apa yang boleh kita bau, apa yang boleh kita rasa. Right? Perkara-perkara yang melampaui kemampuan diri panca indera kita itu tidak jatuh dalam gelanggang sains. Sains tak kisah tentang perkara-perkara yang tidak boleh diserap menggunakan diri panca indera. Right? Jadi kiranya kita menggunakan sains ataupun kaedah sains untuk menongkat kebenaran agama, kerisauannya adalah kalau ada perkara-perkara yang disebutkan dalam Al-Quran yang bercakap tentang benda-benda ataupun tentang perkara yang tidak boleh dicerap dengan diri panca indera. Misalnya tentang hakikat bahawa semua yang mati ni akan dibangkitkan semula. Right? Itu salah satu perkara yang disebut dalam Al-Quran. Right? Tetapi perkara itu bukannya sesuatu yang boleh kita yang kita buktikan benar melalui apa-apa eksperimen. Bukannya ada orang yang pernah meninggal dunia kemudian kembali hidup dan boleh menceritakan kepada kita apa yang akan berlaku setelah kita mati, kan? Jadi tanpa kemampuan tersebut, right? Macam mana kita nak membuktikan bahawa apa yang diberitahu oleh Al-Quran tentang nasib kita setelah mati itu adalah sesuatu yang benar, right? Itu tak boleh, sebab ada kebenaran agama yang melampaui kemampuan sains untuk mementisahkan, right? Jadi kiranya kita memikirkan ataupun kiranya kita merasakan bahawa aku tak akan percaya apa yang disebut oleh Al-Quran sehinggalah ia dibukti benar oleh sains. Itu bermaksud bahawa banyak perkara-perkara yang disebut dalam Al-Quran itu yang terpaksa kita ketepikan ataupun yang terpaksa kita singkirkan semata-mata sebab dia berada di luar langkawan sains untuk membuktikan. Right? Jadi kebenaran agama itu dibuktikan bukan dengan kaedah sains tapi dengan agama itu sendiri. Right? Kita tidak perlu macam ayat-ayat itu, perkara-perkara yang disebutkan dalam Al-Quran tentang hakikat kebangkitan semula, tentang mati, setelah kita meninggal dunia, tentang kerja dan neraka, right? Tentang kerja dan malaikat. Semua ni kita tak perlu tunggu sains buktikan benar sebelum kita nak percaya, kan? Sebab kalau kita mengerti, kalau kita faham tuntutan agama, kan? Itu sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim, kita wajar beriman dengan kebenaran Al-Quran. Kan?
Al-Quran itu adalah wahyu. Itu apa saja yang disebutkan dalam Al-Quran itu memang sewajar yakin sebagai benar tanpa menunggu sains untuk membuktikannya benar. Jadi itu bahayanya. Jadi kita menggunakan sains yang sentiasa berubah-ubah yang hanya terhad kepada alam kejasmanian tadi untuk menongkat kebenaran agama. Sebab sains itu terhad. Sains itu sentiasa berubah-ubah. Sains itu hanya kisah tentang apa yang jadi bukan tentang jadi patut. Tetapi agama bukan menghadkan, bukan membataskan diri hanya kepada apa yang ada di dunia. Agama juga bercakap tentang apa yang akan berlaku selepas kita meninggalkan dunia. Agama juga bercakap tentang apa yang berlaku sebelum kita tiba di dunia. Agama juga memberitahu kita bagaimana kita ingin menjadi seorang yang baik. Sains dia tak memberi panduan dari moral. Sains dia cuma memberitahu apa yang ada di dunia itu, apa yang ada di alam. Tapi sains tidak berniat pun, tidak bercita-cita pun untuk cuba memberi panduan moral kepada manusia. Sebab itu bukan tugas sains. Sebab tu ada ahli sains yang mereka boleh jadi ahli sains yang hebat, tetapi dari segi akhlaknya, dari segi perilakunya tidak begitu baik. Sebab tidak ada jaminan bahawa semasa-masa awak hebat dalam bidang sains, maka secara otomatik awak akan menjadi orang yang berakhlak. Sebab ilmu sains tu bukan ilmu sains moden sebenarnya. Dia tidak ambil kisah pun tentang kepribadian kita. Awak boleh jadi seorang yang pembohong dan awak masih boleh skor dalam kursus kuantum misalnya. Awak boleh jadi seorang pelajar yang meniru jawapan kawan awak dan awak masih boleh skor dalam kursus mikrobiologi misalnya. Secara awak tidak akan mendenda awak kiranya awak tak kiranya awak meniru ataupun kiranya awak tidak solat ataupun awak tak baca Al-Quran ataupun awak tidak menghormati ibu bapa. Benda-benda itu tidak akan dimasukkan dalam penilaian awak sebagai seorang pelajar sains. Sebab sains tak kisah pasal benda-benda demikian. Jadi bila kita cakap tentang menggunakan sains untuk membuktikan kebenaran agama, itu perkara yang kita harus berhati-hati. Kalau kita menunggu bukti sains sebelum kita nak mempercayai apa yang terkandung dalam Al-Quran itu benar, mungkin masalah itu bukanlah masalah pada sains atau masalah pada agama, tetapi mungkin masalah pada iman kita lah. Orang zaman dulu dia tak ada, dia tidak, misalnya generasi Muslim terdahulu, mereka tidak ada kemampuan untuk melakukan penyelidikan sains kita. Tetapi mereka tak perlukan pun penemuan sains untuk meyakinkan dia orang yang Al-Quran itu benar. Sebab Al-Quran itu sendiri adalah bukti. That should be good enough for us as Muslims. So itu yang kedua. Itu membuktikan kebenaran. Saya sengaja letak ini sebab saya tahu ada orang yang memikirkan demikian, dan saya rasa elok untuk saya macam sanggah terus awal-awal. Saya tak tergelincir begitu. Kemudian saya sebab ketuhanan pun sama juga. Ini pun agak bermasalah juga dalam kita kata Tuhan itu bukan sesuatu yang bersifat benda. Jadi kalau kita nak mengkaji sifat ketuhanan punya kaedah sains yang hanya terbatas kepada alam jasmani saja, memang sampai kesudahan memang tak boleh. Sebab sifat sains itu memang ianya sains dia paling, saya nak kata sains works best. Sains berfungsi paling hebat, paling baik sekali apabila sains itu menghadkan dirinya kepada penyiasatan alam jasmani. Sains works best when it simply focuses on the material world. Because that's what science is. Sebab ilmu pengetahuan sains itu memang kegunaannya untuk kehidupan kita di dunia. Lepas kita semua meninggal, lepas kita semua mati nanti, kita takkan guna.
ilmu pengetahuan sains. Ilmu pengetahuan sains itu adalah sejenis ilmu yang hanya berguna selama kita hidup di dunia ni. Lepas kita meninggal dunia nanti, kita tak akan guna dah ilmu pengetahuan sains yang kita pelajari di UTM ataupun di mana-mana. Jadi itu memberitahu kita bahawa sains ini adalah sejenis ilmu yang sifatnya hanya penting selama mana kita berada di dunia. Jadi tujuan kita belajar sains itu pun adalah untuk membimbing kita selama kita hidup di dunia ini. Sebab kita dihantar ke dunia ini dengan tujuan. Tuhan menghantar kita ke dunia ini dengan tujuan untuk memakmurkannya. Dan sains adalah salah satu ilmu yang dibekalkan, yang diberikan kepada kita untuk membantu kita menjalankan tugas tersebut. Sebab Tuhan, Allah Taala bukannya tidak berlaku zalim ke atas makhluk ini. Apabila Tuhan ataupun Allah Taala berjanji bahawa dia manusia ke alam ini, ke dunia ini, manusia tidak dihantar tanpa bimbingan, tanpa panduan. Sebaliknya manusia diturunkan di dunia ini, dihantar ke dunia ini dengan bimbingan, dengan panduan, seperti rasul, nabi, wahyu. Sebab itu adalah bahagian daripada kebijaksanaan dan kekuasaan Allah Taala. Jadi Allah Taala dia menghantar kita ke dunia ini dengan tujuan tersebut. Dan sebagai dan dia dalam serba kebijaksanaan dan kekuasaannya dan belas ihsannya dan sifat penyayangnya, dia juga menggunakan kita kebolehan untuk mendoka dan mengangkat alam ini. Sebab kita hidup di dunia dan kita perlu tahu apa yang berlaku di dunia kita. Jadi dari segi sains itu semacam rahmat daripada Allah juga kepada kita. Bayangkan kalau Allah SWT dia menghantar kita, dia menghantar manusia ke dunia, kemudian kita tak diberi kemampuan untuk memahami apa yang berlaku di sekeliling kita. Kita ada mata tetapi kita tak boleh nampak perubahan atau corak perubahan yang berlaku pada alam sekeliling kita. Dan kita susah macam tu. Jadi kemampuan akal fikiran kita untuk memerhati, untuk mencerap, untuk melakukan eksperimen, untuk meramal, semuanya adalah bahagian daripada kelebihan dan rahmat yang diberikan oleh Allah Taala kepada kita, supaya kita boleh menunaikan tanggungjawab kita sebagai khalifah di dunia. Sebab kita meninggal dunia dan habislah peranan yang dimainkan oleh sains. Jadi itu kalau kita sedar bahawa sains ini adalah satu kelebihan ilmu pengetahuan sains itu, keupayaan untuk belajar dan melakukan sains itu adalah satu kelebihan, satu rahmat yang telah diberikan oleh Allah Taala kepada kita agar kita boleh memakmurkan alam ini. Itu sepatutnya mendorong kita sebagai pelajar sains untuk belajar bersungguh-sungguh dalam bidang-bidang kita kan. Sebab kita bukannya belajar sebab kita nak kerja, kita bukannya belajar sebab nak dapat populariti, kita bukannya belajar sebab kita nak kemasyhuran, kita bukannya belajar sebab semata-mata sebab diri kita kan. Kita belajar sesuatu, kita menuntut ilmu itu sebab itu memang kewajipan kita sebagai seorang Islam. Dan dua, sebab ilmu yang kita pelajari itu akan membantu kita untuk memakmurkan dunia ini, untuk tidak mendatangkan kerosakan kepada alam yang kita diami, supaya kita juga boleh mengajak orang lain ke arah kebaikan. Itu tujuannya kita menuntut ilmu. Jadi kalau itu niat kita dan kalau kita faham itu niat kita, dan kita tak perlu pun lepas tu kita tak akan perlu mendengar kata-kata orang motivasi yang cuba untuk mendukung kita belajar. Sebab motivasi dorongan itu
akan lahir secara menjadi. Sebab kita sedar tanggungjawab kita. Kita tanggungjawab kita sebagai manusia untuk memakmurkan alam. Jadi kalau kita ingin melakukan tanggungjawab itu dengan sempurna, maka kita kena ada ilmu. Kena ada ilmu tentang sifat alam. Ilmu tentang sifat alam ini dibekalkan, diberikan mengisi ilmu sains. Jadi kita kena belajar sains dan kita kena belajar sebaik mungkin. So, itu secara menjadi sepatutnya mendorong kita untuk melakukan yang terbaik. Dan itu juga sepatutnya mengelakkan kita daripada rasa macam pasrah, rasa hampa, rasa resah kalau kita tak faham, kalau kita kalau kita rasa benda itu susah. Sebab bila kita belajar memang kesusahan itu sebahagian daripada ramuan. Tak ada benda yang berbala dibuat di dunia ini yang mudah. Dan walhal Nabi dan Rasul pun bila mereka berdakwah bukannya serta-merta semua orang mendengar cakap betul kan. Jadi kesusahan, sabaran itu adalah sebahagian daripada dunia ini. Jadi itu macam dilari sikit, tapi saya rasa penting untuk kita sebagai seorang pelajar sains untuk tidak hanya melihat tujuan kita belajar sains itu hanya semata-mata sebab aku nak jadi kaya ataupun aku nak jadi popular ataupun aku nak jadi macam ahli sains demikian. Ada dorongan keagamaan di sebalik kenapa kita belajar sains. Dan itu kita akan bincangkan nanti lah untuk ataupun minggu depan. Jadi itu secara tapi tak apalah, dia itu secara mudahnya tentang niat kenapa kita belajar sains. Okey, jadi satu slide lah. Okey, saya terangkan saja tentang susunan untuk pertemuan di bahagian saya. Jadi ada 4 pertemuan. Jadi saya telah bagikan ini kepada 4 bahagian. Jadi untuk hari ini kita mulakan dengan soalan apa itu sains Islam. So, soalan ini dia tak semestinya akan terjawab terus semasa pada hari ini. Saya lontarkan dari soalan hari ini. Tapi kita akan jawapan kepada soalan ini akan muncul sedikit demi sedikit dalam pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Jadi jangan risaulah kalau awak dah semak dia. Dah dekat pukul 6 tapi kita masih belum mula lagi nak cakap tentang Islam. Tak. Tugas saya hanya untuk melontarkan soalan itu pada hari ini. Kemudian dengan harapan awak akan terus-menerus merenungkan soalan tersebut. Jadi bila kita bercakap tentang apa tentang Islam, kita ingin membandingkannya dengan sains moden. Dan kita nak bandingkannya dari segi apa yang dikaji dalam sains Islam dan sains moden. Bagaimana kajian itu dijalankan dan mengapa kajian itu dijalankan. Jadi kita nak tahu dalam sains moden ni apa yang mereka kaji. Dalam sains Islam tu apa yang mereka kaji. Kemudian dalam sains moden ni macam mana ahli sains moden ni mengkaji apa yang mereka kaji. Dan kenapa mereka kaji begitu. Dan satu cara untuk menjawab soalan ini adalah dengan bertanyakan soalan apakah sains, apa bukan sains Islam. Maksudnya kalau kita nak tahu apa itu A, satu cara lain adalah kita kaedah ada logik sikit lah. Misalnya kalau tak tahu apa itu Tuhan, kita boleh menjawab soalan apa itu Tuhan dengan memahami dulu apa itu bukan Tuhan. Jadi bila kita faham apa itu bukan Tuhan, apa yang tinggal itu akhirnya itulah Tuhan. Itu kesimpulan dia punya logik. Jadi kita ingin melihat contoh bukan melihat tapi kita bincangkan satu contoh sama ada contoh tersebut di sains Islam ataupun tidak. Dan berdasarkan contoh ini kita
kita akan lihat bahawa apa yang membezakan sains moden dan sains Islam tu, dia terletak pada cara kita memperolehi pengetahuan. Maksudnya dalam sains Islam, konsep tentang apa itu ilmu, bagaimana kita memperolehi pengetahuan dan kenapa kita kena menuntut ilmu. Jadi soalan itu ada jawapannya sendiri yang kita berbeza dengan dalam sains moden. Kemudian cara yang kedua, apa yang membezakan sains Islam dan moden juga adalah dari segi bagaimana kedua-dua Islam dan moden ini menanggapi hakikat alam ini. Alam yang berada di kita ni, apa dia sebenarnya? Adakah alam yang kita lihat di kita ni satu-satunya alam yang ada? Maksudnya, adakah alam itu, alam yang kita diami, adakah ini saja yang ada? Maksudnya selepas kita mati nanti, kita akan menjadi debu, dah habis, kita tak ada apa-apa. Ataupun lepas kita mati ni, kita akan memasuki alam lain pula. Kalau dalam Islam, memang ada beberapa jenis alam lah. Alam yang kita diami, alam dunia kan. Tapi bila kita meninggal nanti, kita masuk alam barzah pula kan. Itu pun alam juga. Alam yang kita kata, itu pun satu bentuk pengalaman yang baru. Yang baru untuk dia macam ni lah. Kalau kita bermimpi waktu kita tidur kan. Kalau tidur dah bermimpi, awak katakan awak bermimpi dikejar harimau. Kalau bermimpi dikejar harimau, meskipun awak bermimpi kan, anggota badan awak tak berlari. Tapi mimpi tersebut berasa sangat benar, sangat betul. Rasanya tu seolah-olah memang awak betul-betul dikejar oleh harimau. Dan kalau awak terjaga, awak akan berpeluh. Tapi itu tak ada mimpi. Jadi waktu kita di dunia ni, kita mengalami fasa-fasa yang berbeza. Kita kata fasa kita sedar dan fasa kita tidur. Dan waktu kita tidur tu kita mengalami, kalau kita bermimpi, kebenaran mimpi itu tidak boleh, kadang-kadang susah untuk kita bezakan dengan kebenaran waktu kita sedar. Kita tak pasti lah, jadi mimpi itu atau sedar. Jadi itu adalah bayangan macam mana bila kita meninggal dunia nanti kan. Sebab ada hadis yang ada Rasulullah yang mengatakan yang tidur ni macam masih kecil. The lesser death. Artinya apabila kita tidur tu, dia seolah-olah kita ni mati. Seolah-olah kita masih alam lain. Dan kita jaga tu dan kita kembali ke alam sedar. Waktu kita disunatkan baca doa sebelum tidur dan kita jaga tidur. Sebab yalah kita sedang tidur tu, kita memasuki, kita berpindah ke alam lain. Seumpama bila kita mati pula. Jadi di situ pun bila kita tentang alam, dalam sains moden mereka hanya mengakui bahawa alam ini sajalah yang wujud, alam kebendaan ini lah. Tetapi kita dalam Islam kita tahu, kita diberitahu wahyu, rasul, bahawa lepas kita mati, lepas selesai urusan kita di alam ini, kita akan meneruskan perjalanan kita ke alam yang lain. Jadi kita pun kita boleh nampak bagaimana konsep tentang alam itu berbeza dalam sains moden dan juga dalam sains Islam, dalam Islam. Dan kita akan lihatlah, kita akan lepas ini hari kelas depan insyaAllah kita akan mendengar tentang faham alam menjadi dalam Islam. Kemudian akhir sekali kita akan meninjau contoh-contoh
sains dan teknologi yang telah dikerjakan dalam peradaban Islam. Yang telah kita akan lihat tokoh-tokoh saintis dalam peradaban Islam. Kita akan lihat kitab-kitab yang menjadi pelajaran. Kita akan lihat juga artifak yang telah mereka hasilkan. Sebab kita perlu sedar yang peradaban Islam telah usianya hampir 1,400 tahun. Dan peradaban Islam itu jauh lebih lama daripada peradaban Barat. Peradaban Barat, kalau kita ambil peradaban Barat itu bermula katakan sejak zaman Columbus, Columbus 1500 itu. Sekarang baru tahun 2020. Jadi peradaban Barat itu baru 500 tahun. Tapi peradaban Islam itu sejak zaman Rasulullah SAW itu 1,400 tahun. Jadi peradaban Barat itu peradaban Islam itu hampir 3 kali ganda lebih lama bertahan berbanding peradaban Barat. Dan mustahil untuk sebuah peradaban bertahan begitu lama sekiranya mereka tidak memiliki mereka tidak meneroka alam sendiri. Jadi sudah pasti peradaban Islam itu ada aspek sains dan teknologi, dan ini dah masuk aspek sejarah. Ini kita kena menggali kembali ini tentang sains dan teknologi yang telah dibangunkan oleh peradaban Islam terdahulu. Dan ini penting sebab kalau tidak kita akan kita akan merasakan bahawa semua sains yang kita pelajari pada hari ini datang daripada Barat. Jadi perspektif sejarah itu penting supaya kita tidak terlalu terpesona dengan kemegahan sains dalam peradaban Barat. Itu satu lagi cara yang saya, kalau awak tak mengingat benda lain pun awak patut ingat benda, awak patut ingat bahawa peradaban Islam pun telah menyumbang kepada perkembangan sains dan teknologi. Dan sains dan teknologi itu bukannya wujud serentak dengan wujudnya peradaban Barat. Sebelum peradaban Barat itu ada banyak peradaban lain, peradaban Cina, peradaban India, peradaban Islam yang juga telah menyumbang, yang juga telah melakukan kegiatan sains dan teknologi. So ini aturan ya contohnya untuk kuliah bagian saya. Jadi kita mulakan dengan apa itu sains, kemudian kita akan cakap tentang konsep ilmu dalam sains Islam, kemudian konsep alam menjadi, dan akhirnya kita akan meninjau sikit sains dalam peradaban Islam. Okey, jadi bila kita tentang persamaan dan perbezaan sains moden dan sains Islam itu, kita kena fikirkan dari 3 segi. Pertama, apakah yang dikaji oleh sains moden dan sains Islam? Secara mudahnya, apa yang dikaji oleh sains moden dan sains Islam ini sama je. Kedua-dua mengkaji tentang alam menjadi, alam yang berada di situ, alam kejasmanian. Itu dalam bahasa Inggeris, the material, the physical universe. Jadi dia sains moden dan sains Islam ni dia mengkaji kelakuan dan detik dan gejala dan perilaku fenomena alam itu menjadi alam tidak semestinya. Bagaimanakah kajian itu dilakukan? Kedua-dua sains moden dan sains Islam itu dia menggunakan kaedah kalau kita nak mengetahui tentang apa yang berlaku itu, dan kita kena mencerah, kita kena menggunakan diri panca indera kita, mata kita, telinga kita, hidung kita, lidah kita, kulit kita. Jadi ini adalah diri panca indera yang telah ditentukan kepada kita, yang membolehkan kita untuk mengesan apa yang berlaku di sekeliling kita. Kemudian kita mesti lakukan pengukuran. Sebab dalam sains kita bukan sekadar tengok saja kan, kita juga mengukur, kita mengikat, kemudian kita berdasarkan apa yang telah kita ukur dan apa yang telah kita ikat itu kita buat ramalan kan. Kalau ramalan kita itu betul-betul benar, maka apa yang ilmu yang kita gunakan untuk buat ramalan itu boleh dipercayai kebenarannya, right? Jadi
kaedah yang digunakan dalam sains moden dan sains Islam tu tidak banyak beza juga. Kita kata kedua-duanya mengguna pakai daya panca indera yang telah dipilih dan digunakan akal fikiran kita untuk merenung, untuk menakul, untuk membayangkan apa yang mungkin berlaku, apa yang akan berlaku. Sebab kalau ilmu kita hanya bergantung kepada apa yang boleh kita deriai, apa yang boleh kita pesan, dan kita takkan boleh bayangkan apa yang akan berlaku. Kemampuan kita untuk membayangkan apa yang akan berlaku itu lahir daripada akal fikiran kita. Akal fikiran kita membolehkan kita untuk membayangkan apa yang tidak pernah berlaku, apa yang mungkin akan berlaku. Kalau awak, misalnya kalau ada seekor kucing, kalau kucing itu jalan di depan awak kan, dengan pilihan satu kucing awak jalan depan awak kan, mata awak belum nampak kucing itu. Tapi bila awak alihkan kucing itu di tempat lain, mata awak dah tak ada, dah tak nampak kucing itu di awak, sebab kucing itu dah berpindah ke tempat lain. Tetapi kalau pejam mata awak, akal fikiran awak boleh mengingat kembali rupa kucing awak yang baru saja lalu depan awak itu. Jadi itu kelebihan akal fikiran, dia membolehkan kita untuk menyimpan maklumat, untuk ingat balik apa benda yang telah berlaku. Kalau bayangkan kalau kita tidak, kalau akal kita tidak boleh mengingat apa-apa langsung kan, hanya kita bagi tahu, lepas tu kita terlupa, bagi tahu terlupa. Kalau akal fikiran kita tidak mempunyai upayaan untuk menyimpan, untuk memegang, untuk mengingat kembali, untuk mengenang maklumat, maksudnya setiap hari bila kita bangun tu, kita perlu belajar balik daripada kosong, daripada awal kan. Mana kita nak hidup macam tu kan. Jadi memori ataupun ingatan itu satu benda yang wajar kita syukuri. Sebab kalau manusia tidak dikurniakan daya ingatan, mustahil untuk kita hidup di dunia ini. Sebab kita asyik kena luangkan masa kita untuk mengulang belajar apa yang dah lupa. Kebolehan untuk lupa itu satu nikmat juga kan. Kalau asal kita tidak mempunyai upayaan untuk melupakan benda kan. Dan semua benda yang berlaku sejak kita lahir itu kita akan ingat setiap saat. Kan? Kita akan ingat. Macam mana kita nak hidup kalau kita ingat semua benda kan. Jadi kebolehan untuk mengingat satu nikmat, satu rahmat. Kebolehan untuk lupa pun satu nikmat yang satu rahmat juga. Jadi dua-dua itu penting. Jadi bila kita fikirkan nikmat yang telah Tuhan tunjukkan kepada kita, kebolehan kita untuk melihat, kebolehan kita untuk mendengar, kebolehan kita untuk merasa, kebolehan kita untuk menghidup, kebolehan kita untuk mengingat sesuatu, kebolehan kita untuk memikirkan sesuatu, kebolehan kita untuk membayangkan sesuatu. Ini semua adalah satu rezeki, satu perkara yang wajar membuat kita bersyukur sepanjang masa. Sebab itu ada ayat Quran yang menyebut bahawa kita cuba untuk mengira, untuk menbilang nikmat yang Tuhan kurniakan kepada kita setiap hari, setiap saat. Kita takkan mampu berbuat demikian. Bayangkan kalau nikmat merasa ditarik dari kita. Kita tak boleh merasa manis, masam, pahit, pedas pada lidah kita. Kalau nikmat itu ditarik hanya untuk 1 jam pun kita akan rasa macam nak makan pun rasa dah tak selera kan. Itu baru kalau ditarik untuk 1 jam kan, boleh ditarik untuk panjang hayat kan. Jadi itu patutnya membuatkan kita rasa bersyukur sepanjang masa dan tidak merungut kalau suatu perkara itu tidak menjadi kesempatan kita. Kita tak patut ingat
tak patut cepat koyak lah. Ini istilah orang muda. Pelajar-pelajar sekarang dia lekas berdrama dan lekas koyak sebenarnya. Cara bagi tugasan lebih sikit, dia akan heboh di media sosial. Dan saya sering menasihatkan pelajar saya, cuba kurangkan drama tu. Sebab tapi dia tak elok. Bila kita terlalu mengikutkan perasaan kita, bila tak kena, lepas tu kita terus melenting. Lepas tu dia macam dia menunjukkan rasa tak bersyukur kepada apa yang tadi temukan kepada kita. So itu dan kalau kita sedar berapa banyaknya nikmat yang telah diberikan kepada kita, itu bukan kita tak boleh merungut, tapi itu kita boleh mengadu, tapi mengadu kepada Allah, mengadu kepada Tuhan, kan? Mengadu kepada orang yang belum baca kita, bukan mengadu ke media sosial yang orang-orang tak kisah pasal kita, kan? Jadi tak salah pun nak menurut sebenarnya pada orang yang betul lah. Baik, jadi bila kita belajar sains, kita akan sedar, kita akan lebih sedar tentang semua kelebihan dari segi diri pancak indera akal fikiran yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Kalau kita mengkaji saraf misalnya, kalau kita seorang ahli mengkaji saraf, ahli bidang neuroscience, kita akan tahu sebenarnya kita akan mengkagumi bagaimana akal fikiran kita boleh mengingat sesuatu, bagaimana kita boleh melupai sesuatu, apa tindak balas kimia yang perlu berlaku dalam akal fikiran, dalam otak kita yang bolehkan kita untuk mengingat sesuatu, apa tindak balas kimia yang berlaku dalam otak kita yang bolehkan kita untuk melupakan sesuatu. Semuanya adalah soalan-soalan yang awak semua boleh jawab dalam bidang matematik. Jadi dan itu bukan monopoli orang bukan Islam saja, bukan orang Muslim. Artinya orang Islam pun boleh menyukai dan menjawab soalan itu. Kemudian yang terakhir sekali adalah tentang mengapa kajian dilakukan. Dan barangkali perbezaan yang paling besar di antara sains moden dengan sains Islam adalah ini. Jadi kenapa kita melakukan, kenapa kita menyiasat alam menjadi sebut tadi, kita sebagai orang Islam, kita dihantar ke dunia, kita dilahirkan ke dunia sebagai khalifah, kerana kita ada tanggungjawab dan amanah yang perlu kita tunaikan kepada diri kita, kepada orang sekeliling kita. Jadi kalau kita ingin menjalankan tugas kita sebagai orang khalifah, kalau kita memakmurkan alam menjadi alam sekeliling kita, artinya kalau kita nak hidup dengan cara yang tidak merosakkan apa yang ada di situ, maka pengetahuan tentang apa yang berlaku di situ, tentang batas-batas kelakuan, tentang bagaimana suatu proses itu berlaku, itu adalah penting supaya kita tidak melampau-lampau dalam tindakan kita. Jadi maksudnya kalau kita tahu bahawa pencemaran oleh plastik itu akan memudaratkan makhluk-makhluk di alam ini. Kalau kita tahu bahawa plastik itu sifatnya tidak mudah terurai, dan kita tahu itu sebab kita belajar kimia, sebab kita belajar tentang sifat polimer dan macam mana polimer itu akan bertahan lama. Kalau kita tahu benda itu akan membuatkan kita berfikir banyak kali sebelum kita membuang sampah plastik di mata tempat. Sebab kita tahu tindakan kita itu akan mendatangkan kesan yang memudaratkan kepada orang lain. Tetapi kalau kita belajar kimia, kita belajar tentang polimer ni dia bertahan lama. Tapi bila kita menggunakan contohnya botol plastik atau tempat bekas plastik, kita membuang sampah di mata tempat, dan kita tak kisah pun tentang pencemaran plastik, maka
itu maksudnya yang ilmu kimia yang kita belajar tu tidak mendorong kita untuk menjadi manusia yang lebih baik, yang lebih berhati-hati dalam menjaga kesejahteraan alam kita. Jadi kalau macam tu, apa guna awak belajar kimia? Apa guna kita belajar kimia kalau apa yang kita pelajari dalam kimia tu tidak membantu kita untuk mengurangkan pencemaran plastik misalnya. Ataupun apa gunanya kita belajar kimia kalau apa yang kita pelajari itu tidak mendorong kita untuk mengurangkan penggunaan racun apabila kita tanam. Apa guna kita belajar fizik kalau kita membazir tenaga elektrik? Kalau kita kalau di rumah pasti kita pasang semua lampu-lampu yang ada kan. Apa guna? Sedangkan kita tahu lagi banyak alat elektrik ini kan masih lagi banyak tenaga yang akan dibazirkan. Apa guna kita belajar biologi misalnya, kita belajar tentang virus, tentang kuman, tentang bakteri kalau kita tak menjaga penjarakan sosial bila kita keluar. Apa guna kita belajar tentang biologi kalau bila kita nak bila kita disuruh untuk mengambil kepada vaksin, kita menolak sebab kita tuduh bahawa vaksin ini adalah satu konspirasi oleh orang Yahudi untuk menjatuhkan kita. Apa gunanya kita belajar sains kalau ilmu pengetahuan yang kita pelajari itu tidak membantu kita untuk menjadi seorang yang akan memakmurkan alam. Apa gunanya kita belajar tentang biologi, tentang kimia, tentang fizik kalau semua apa yang kita pelajari ini tidak membantu kita untuk menjadi seorang yang akan menjaga dan memelihara kesejahteraan alam sekeliling kita. Kalau itu berlaku dan pada saya macam ada jurang di antara ilmu yang kita pelajari dengan amalan kita. Kita belajar biologi tetapi bila kita keluar kita langgar SOP. Sebab kita rasa macam kalau ikut SOP pun orang yang tak ikut jadi apa gunanya kan. Kita belajar dalam kimia tentang bahan polimer tentang plastik tapi kita membuang sampah di masa tempat ataupun kita tak cuba untuk mengurangkan pembuangan plastik. So what is the point? Apa gunanya kita belajar sains kalau ilmu sains itu hanya kita gunakan untuk buktikan untuk mengejar PDPA saja kan. Tapi dia tidak merubah amalan kita. Sebab akhirnya ilmu itu, buah ilmu itu adalah amalan itu kan. Kalau ilmu itu tak mengubah amalan kita, jadi macam paruh masak lagi, orang tu paruh masak lah. Jadi itu dimensi amali bila kita cakap tentang sains. Sains ni kita nak buktikan kita belajar sains ni bukan saja dengan mendapat masa yang tinggi dalam perbezaan. Kita nak buktikan kita ni seorang pelajar sains yang bagus juga mesti amalan kita. Bila kita sama ada kita membuang sampah atau tidak, sama ada kita mati SOP atau tidak, sama ada kita berusaha untuk menjimatkan tenaga elektrik atau tidak. Semua tindakan itu akan boleh dibentuk daripada pengetahuan sains yang kita pelajari. Right? Jadi saya nak tamatkan dengan ini sebab ini berkait dengan tugasan yang saya berikan. Jadi kalau Hajim kita ini adalah salah satu cara yang dibincangkan, rasa yang jadi tubuh juga itu beberapa minggu yang lepas, dalam 2 minggu yang lepas. Di mana ini berkenaan dengan vaksin untuk penyakit COVID-19. Dan sebenarnya awak maklum, terdapat beberapa syarikat yang telah berjaya menghasilkan vaksin untuk wabak penyakit ini. Jadi agenda yang seterusnya adalah untuk mendapatkan vaksin tersebut dan juga memulakan pembaktinan lah. Tetapi ada juga kelompok-kelompok yang
menentang usaha pembaktian tersebut. Dan malangnya kelompok yang menentang pembaktian itu kebanyakannya menggunakan agama Islam sebagai hujah mereka untuk menolak pembaktian tersebut. Jadi apa yang saya ingin nak fikirkan adalah adakah sikap yang ditunjukkan yang tercermin dalam yang digambarkan dalam pernyataan ini, adakah ini yang kita maksudkan sebagai sains Islam? Jika ya, kenapa? Dan jikalau tidak, kenapa? Jadi ini yang cara yang saya ingin awak merenungkan. Dan saya berminat untuk mendengar pandangan awak sendiri, dan awak boleh kaitkan pandangan itu dalam ikan seli. Kalau ikan seli itu ada satu bahagian untuk tugas yang pertama tu ini soalannya. Jadi awak diminta untuk mengulas sama ada pada pandangan awak adakah ini mewakili sains Islam ataupun tidak. Jika ya, kenapa? Dan jika tidak pun kenapa juga. Jadi itu tugasan kamu untuk awak sendiri. Jadi saya belajar berhenti di sini. Bahagian tentang flat earth ni, flat yang seterusnya ni, saya rasa kita boleh saya boleh anjakkan ke besok, saya boleh minta besok sebab saya boleh masukkan sekali dengan tentang faham ilmu dan juga faham alam semesta itu. Tapi untuk hari ini, apa yang saya ingin awak tunjukkan adalah kepada soalan ini. Baca pernyataan ini, kemudian jawab sama ada sejauh manakah ini mewakili sains Islam. Jadi saya jadi jadi saya sebutkan tadi, awak boleh menjawab soalan tersebut di yang folio dan dari tugasan satu. Kemudian ada petikan yang saya nak minta awak baca untuk kelas research. Kemudian sebelum awak tutup komputer itu, saya nak minta awak untuk menjawab kita ni lebih kepada saya nak soalan dan awak boleh nyatakan di sini lah soalan tentang apa yang kita disahkan pada hari ini. Jadi saya berhenti di sini dan kita sambung kalau ada soalan dan awak boleh letakkan dan kita sambung pada hari Khamis. Jadi saya berhenti di sini. Jadi terima kasih kepada semua yang hadir kelas pada hari ini. Kita kita jumpa lagi pada hari Khamis. Jadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam. Terima kasih. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Sir. 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 Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor.